bertajuk Pencari Harta Karun. Buku ini ditulis oleh David Stephen dan telah diterjemahkan oleh Zainab Ahmad. Buku ini telah diterbitkan oleh Orbit Buku pada tahun 2011. Buku ini menceritakan tentang asal-usul harta karun dan emas. Untuk mengeluarkan 29 gram emas, 9 batuan perlu dialihkan. Sebab itulah mengapa harta karun dan emas mudah dijadikan barang kemas kerana ianya mudah dibentuk dan tidak berkarat. Sebenarnya masih banyak harta karun yang dapat ditemukan namun tempatnya sangat jauh untuk dituju dan juga banyak harta karun yang telah menghilang sejak lama namun tetap dinantikan untuk ditemukan. Buku kedua berjudul Abang Lim Teng. Buku ini ditulis oleh Nur Hafizah binti Harun dan telah diterbitkan oleh Buku Ria Enterprise pada tahun 2009. Buku ini menceritakan tentang Abang Lim Teng merupakan seorang penjenayah yang selalu mencuri kenderaan orang awam. Sebenarnya Abang Lim Teng tinggal berjiran dengan seorang kanak-kanak lelaki yang bernama Irfan. Suatu hari, Irfan mendapat bukti bahawa Abang Lim Teng yang selalu mencuri kereta di bandar. Akhirnya, Irfan memberitahu polis tentang apa yang dia nampak selama ini. Dan akhirnya, Abang Lim Teng pun ditangkap oleh polis dan semua kereta yang telah dicurinya habis di berkas polis. Pada pendapat saya, buku ini mempunyai nilai murni yang sangat baik, terutamanya bagi Irfan. Irfan mempunyai sifat yang sangat berani untuk memberitahu polis bahawa Abang Lim Teng merupakan penjenayah yang sebenar. Buku ketiga berjudul Hutan Rimba. Buku ini telah ditulis oleh Sufyan Sulaiman dan buku ini telah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur pada tahun 2008. Buku ini menceritakan dan memaparkan maklumat yang berguna tentang alam sekitar sepertinya flora dan fauna. Flora bermaksud tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam hutan, manakala fauna pula bermaksud haiwan-haiwan yang ada di dalam hutan dan di lautan seperti mamalia, cengkerik dan lain-lain. Pernahkah anda memasuki hutan dan apakah perasaan anda? Di dalam hutan kita akan berasa sentiasa tenang kerana di persekitaran kita hanyalah berwarna hijau dan sentiasa lembap. Buku keempat bertajuk Sepiti Benih Menjadi Rimba. Buku ini ditulis oleh Leslie McFadyen dan telah diterjemahkan oleh Nurhiza Jafar. Buku ini sebenarnya sama juga dengan buku yang ketiga, namun buku ini memberi maklumat dan fakta yang mendalam tentang hutan. Sebenarnya di dunia ini, kita mempunyai 5 hutan. Yang pertama, hutan dunia. Yang kedua, hutan buatan Malaysia. Hutan buatan manusia. Dan yang ketiga, hutan tropika. Dan yang keempat, hutan keutaraan. Dan yang kelima, hutan kesederhanaan iklim. Buku yang kelima dan terakhir berjudul Kelenyapan Ais. Buku ini ditulis oleh Robert Cope dan telah diterjemahkan oleh Nurul Huda Shiri. Buku ini juga telah diterbitkan oleh Orbit Buku pada tahun 2011. Di mana lagi kalau bukan di dunia ini, tempat yang paling sejuk adalah Kutub Utara dan Kutub Selatan. Gelaran bagi Kutub Utara adalah Antartik, manakala gelaran bagi Kutub Selatan ialah Antartik. Suhu di dunia ini semakin meningkat. Jika suhu dunia semakin meningkat, 80% ais akan mencair. Jika setiap hari ais akan mencair, maka berlakulah peningkatan air laut. Jika berlaku peningkatan air laut, selalulah akan berlaku banjir di dunia ini. Kawan-kawan, daripada 5 buah buku yang telah saya baca, dapatlah saya simpulkan bahawa buku yang pertama, haruslah kita mengetahui sejarah, asal-usul, harta karun dan emas. Buku yang kedua, haruslah kita mencontohi sikap yang jujur dan berani. Buku yang ketiga dan keempat, haruslah kita mengetahui apa yang berada di dalam hutan dan lautan. Buku yang kelima, haruslah kita mengetahui apa yang berlaku di dunia kita ini, terutamanya apa yang berlaku di luar sana. Dan juga saya berharap kepada semua orang di luar sana, haruslah kita memupuk sifat suka membaca. Kerana dengan membaca, kita mendapat banyak ilmu. Kerana membaca jambatan ilmu. Sekian.